وصفي وزوجاتي وذرياتي صلى الله وسلم عليه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة أو كما قال رواه Imam Muslim. Yang hormati nganjur bagi program Malam Cinta Rasul, terusnya muslimin muslimat, adik-adik, mahak tahfiz, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini mengizinkan untuk pertemuan kita pada malam yang mudah-mudahan. Kita mengharapkan malam ini merupakan satu malam yang disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang merintis yakni jalan, berusaha berada di atas jalan nutur ilmu, maka Nabi bagi satu jaminan pada orang ini, sahhalallahu bihi tariqan ila jannah, yakni dipermudahkan bagi orang tersebut jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diberi tajuk untuk berkenaan pertanian dalam Islam. Pertamanya bila kata pertanian dalam Islam, dia luar bidang kita sikit. Luar bidang ana tanam pokok haram tak naik-naik tuan-tuan. Tapi tak apa, insya-Allah kita cuba kaitkan, kerana dalam Islam itu syumul. Islam ini telah sempurna dalam segenap aspek. Nabi tidak bawa Islam ini hanya pada urusan agama, malah Nabi bawa Islam ini sudah lengkap dalam segala bentuk benda. Hatta dalam bentuk yang dikatakan perikanan, dalam bentuk pertanian, segala bentuk benda telah pun lengkap, telah pun ada dibahaskan ilmu-ilmu tentang perkara tersebut. Adapun ilmu pertanian ini disebut dalam Al-Quran, antaranya Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa pertanian ini adalah fardu kifayah. Maksudnya kalau dah ada orang yang dah buat, maka orang itu terlepas. Tapi kalaulah dalam kawasan ini tak ada orang yang bertani, maka hukumnya haram. Tapi dalam keadaan kita tahu di kawasan kita, insya-Allah semuanya ada yang buat pertanian, dan itu merupakan salah satu sumber kehidupan di sini. Maka disebut bila ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bertemu dengan Nabi, ditanya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara pekerjaan apakah pekerjaan yang paling mulia? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sebut kerja yang dilakukan oleh seorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur. Maka kata Nabi, kerja yang mulia, kerja yang elok ini, kerja buat yang baik adalah kerja yang dihasilkan dengan tangan-tangan mereka. Dan daripada jual beli yang mabrur, yakni jual beli yang jauh daripada riba, jual beli yang elok. Maka kita duk bertani ni guna tak tangan? Guna. Bukan kita duduk di rumah saja kita mengharapkan padi tumbuh, dah. Maka kita menggunakan tangan kita, walaupun law ni canggih, guna kabota, guna segala bentuk benda, tapi masih lagi daripada tangan kita. Adapun kita usahakan zaman sekarang menggunakan teknologi, telefon orang ni panggil main turun buat, upah orang dan sebagainya, masih dalam keadaan kita ini dalam skop pertanian. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut kepada kita dalam surah Al-Mulk yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca, di antara dua surah yang Nabi sentiasa melazimi, yang mana sahabat nampak Nabi biasa melazimi dua surah. Yang pertamanya surah As-Sajdah, yang kedua Nabi suka membaca surah Al-Mulk. Bukan nak kata Nabi tak baca ayat lain, dah. Cuma yang ni Nabi tunjukkan pada sahabat, sebab kebiasaan Nabi akan khatam Quran hari-hari.
Tapi ini surah yang Nabi tunjuk pada sahabat. Sebab apa? Nak kata fadilat surah ini besar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kedua yang saya baca di awal mukhaddimah tadi? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu azim. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji dalam kalangan kamu yakni seluruh manusia, yang mana Allah taklifkan tanggungjawab di atas mereka. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji dalam kalangan kamu ahsanu amala, manakah antara kita yang kita buat ini sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita tak tahu yang mana dalam setiap perbuatan kita, dalam amal ibadah kita adalah sebaik-baik amalan. Siapa yang boleh jamin kata yang solat isyak dia dan maghrib tadi adalah solat yang ahsanu amala? Tak ada siapa yang boleh jamin tuan-tuan. Malahan solat kita tadi dalam keadaan silap-silap, ada perbuatan yang mungkin membatalkan solat. Ataupun tengah-tengah solat kita duk fikir nak makan nasi goreng. Oh, duk fikir tadi rugi kalau aku dapat motor lah cabutan betul, maka macam-macam kita fikir. Atau dalam keadaan kita fikir pula amalan sedekah kita adakah Allah terima, maka belum tentu. Maka cuba tengok pula dalam bentuk kerja buat kita pula, adakah Allah terima tuan-tuan? Kerana kerja buat kita juga termasuk dalam ibadah. Kita tidur, kalau kita faham tidur itu adalah ibadah, maka kita akan peroleh pahala. Kita keluar duk buat kerja seharian ni, kalaulah pagi tadi kita dah set, aku keluar ni, aku kerja bukan semata-mata nak mencari duit, bukan semata-mata aku nak jadi kaya, tapi aku keluar ini adalah untuk mencari rezeki, untuk mencukupkan anak, isteri aku makan dalam keadaan lillahi ta'ala. Maka itu dikira sebagai ibadah. Maka kerja buat kita cuba sebab, cuba kita muhasabah. Cuba kita muhasabah, tengok dalam kerja buat seharian kita adakah kita buat kerana Allah? Kita duk bertani ni hari-hari dah, puluh tahun, daripada zaman muda sampai gelar dah buat. Maka kita cuba muhasabah, adakah kita buat perkara tersebut kerana Allah? Atau kita buat semata-mata nak orang nampak kita ni banyak harta, ada 7, 8 gelung, 20, 30 gelung, dalam keadaan kadang-kadang takut itu tidak dikira ahsanu amala, yakni sebaik-baik amalan, sedangkan benda itu termasuk dalam perkara ibadah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut di antara 3 pekerjaan yang mana bila ada ditanya di antara 3 bidang ni yang mana lebih baik, antaranya bidang perindustrian, bidang perikanan dan bidang pertanian, maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i disokong oleh Imam Mawardi dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, 3 imam disebut, maka kata mereka yang lebih baik adalah pertanian tuan-tuan. Maka yang tuan-tuan duk buat ini adalah satu perkara yang afdal dalam 3 bidang tadi. Bukan kata bidang yang lain tu tak elok, cuma ini yang lebih baik. Kita dah duduk dalam benda tu, maka ada baiknya daripada sekarang, mula pada hari ini kita set dah, aku bertani ini bukan semata-mata nak kaya, tapi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku nak mencari daripada hasil yang mudah-mudahan menjadi asbab